Bismillahirrahmanirrahim. Qissatu Sayyidina. Sayyidina penghulu kita, iaitu Ayyuba. Wa Sayyidina Yunusa. Ini badal lah kan, badal kepada yang ni. Sayyidina ni. Maknanya kalau kita buang Sayyid ni, dia akan jadi Qissatu Ayyub. Sebab tu baca Ayyuba tu kan. Idhafah ni. Ghairu munsarif. Sepatutnya Ayyubi. Yang pertama, kisah Nabi Ayub dahulu. Yang pertama, kisah Nabi Ayub dahulu. Qissatu Ayyuba adalah, kisah Nabi Ayub ini adalah namatun, satu gaya akhar, yang lain. Satu persembahan yang lain daripada kisah-kisah yang dinyatakan sebelum ini. Namatun, satu gaya, satu persembahan akhar yang lain daripada kisah-kisah yang telah disebutkan sebelum ini. Wa qissatu Ayyuba, kisah Nabi Ayub ini yang fil Quran, yang terdapat di dalam Al-Quran adalah namatun akharu, adalah persembahan yang lain daripada kisah-kisah. Sebab kalau ada persembahan kan kita tak tahu persembahan apa. Gaya apa? Gaya yang dimaksudkan di sini ialah gaya penceritaan. Gaya penceritaan. Kisah-kisah lah kan? Jamak kepada kisah, qisasun minal qisas. Ini mubtada, ini subjek, ini predikat dan khabar. Kisah Nabi Ayub dalam Quran ni adalah satu persembahan, satu gaya yang lain daripada kisah-kisah. Banyak kisah-kisah. Yang kedua ni, khabar pertama kan. Yang kedua, kisah Nabi Ayub ni dalam Quran ni merupakan satu mazhar, satu manifestasi, satu penonjolan, penzahiran yang lain daripada mazahir-mazahir, daripada manifestasi-manifestasi, daripada penzahiran-penzahiran tentang ni'amillahi, tentang nikmat-nikmat Allah. Nikmatun jamak dia ni'am. Tentang nikmat-nikmat Allah kepada, tepung ke atas, ibadihi, hamba-hambanya yang al-mu'minin, yang mukmin. Ini kata sifat. Sifat kepada ibad. Sebab mukmin ni dia isim mushtaq. Mukminun, isim fa'il. So isim fa'il boleh beramal sebagai kata sifat. Yang ni kata sifatlah. Bukannya orang-orang mukmin ni yang beriman di sini. Hamba-hambanya yang beriman. Kalau orang mukmin tu manusia. So manusia tak boleh jadi kata sifat. So kadang-kadang mukmin ni digunakan untuk manusia. Manusia mukmin. Mana kata sifat ada dua. Kadang-kadang digunakan untuk mana? Orang. Macam cikgu kan muallim. Tapi muallim itu sebenarnya kata sifat. Yang mengajar. Okay, hamba-hambanya yang mukmin dan hamba-hambanya yang as-sabirina. Yang sabar. Asyakirina, yang bersyukur. Ini kata sifat yang pertama, ini kata sifat yang kedua, ini kata sifat yang ketiga. Dan kisah Nabi Ayub dalam Quran ini merupakan satu manifestasi daripada banyak-banyak manifestasi yang menzahirkan tentang nikmat Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin, lagi sabar, lagi bersyukur. Dan juga yang pertama ke atas hambanya kan, ataupun kepada hambanya. Yang kedua kepada para anbiya. So nikmat-nikmat Allah kepada al-anbiya'i. Wal anbiya artinya kepada para anbiya yang mahbubina. Mahbub yang dicintai, yang disayangi. Mahbub. So jamak dia mahbubuna, mahbubuna, mahbubina. Ini sifat bagi anbiya.
faqad kana lahu minad dawabi wal an'ami wal harsi syai'un katsirun. Faqad tak perlu terjemah, kana tak perlu terjemah, lahu terus. Lahu Nabi Sulaiman, sebab ni menunjukkan dulu-dulu semua was-was belaka kan. Ni qad ni maknanya sesungguhnya. So tak perlu. Tapi dalam kepala kita tu kita masukkanlah. Tapi dalam penterjemahan kita hari ni modern translation, sebab masa kita nak terjemah kita tak boleh layan bahasa tu sangat. Melainkan untuk Quran tu kita nak jaga Quran punya ketinggian bahasa tu, so kita kena sesungguh pun kita kena masuk sesungguhnya juga. Tapi dalam terjemahan yang biasa ni tak boleh, kalau tidak bahasa kita akan jadi tak smooth lah. So yang ni tak perlu, lahu aja. Maknanya Sulaiman memiliki nikmat ni kan, antara nikmat tu ialah Sulaiman memiliki syai'un kasirun. Ini baru hubungan, ini main ayat dia. Lahu syai'un kasirun. Sulaiman memiliki benda yang banyak. Banyak benda. Umum kan? Banyak benda kan? Umum. Yang inilah main tu mentafsirkan. Iaitu, ataupun berupa, ad-dawabi, binatang-binatang tunggangan, wal an'ami, binatang-binatang ternakan, wal harsi, ladang-ladang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Sulaiman banyak benda yang terdiri daripada binatang-binatang tunggangan dan binatang ternakan, ladang-ladang dan sebagainya. Lagi, wa auladun. Ini asinglah kan? Sebab yang ini benda-benda yang dia miliki. Wa auladun. Dan dia memiliki ramai anak. So anak pula semua anak-anak yang mardiyah. Yang diredai itu yang disenangi. Anak-anak yang disenangi. Fabtuliya fi dzalika kullih. Lalu dia kata dia diuji. Ibtala menguji, ubtuliya diuji. Dan dia diuji. Maka dia diuji fi dzalika kullihi. Pada semua perkara itu. Setiap satunya semua merupakan ujian kepada Nabi Ayyub. Nabi lain, ujian dengan cara lain. Faqad kana lahu. Ini tak perlu terjemah, lahu ni Nabi Ayyub. So Nabi Ayyub memiliki syai'un kasirun. Banyak benda. Min berupa ad-dawabi. Berupa binatang-binatang tunggangan, wal an'ami, binatang-binatang ternakan, wal harsi, ladang-ladang. Nabi Ayub juga mempunyai auladun, banyak anak, yang mardiyah, yang disenangi. Ini kata sifat bagi aulad. Walaupun ada ta di sini, bukan artinya aulad ni semua perempuan. Sebab aulad ni jamak taksir. Jamak taksir hukum dia boleh dimuannaskan. So sini jadi muannas. Kalau muzakkar jadi mardiyuna. Fabtuliya fi zalika kulli. Lalu dia diuji dengan semua perkara itu. Kulli ini semualah. Zalika tu itu. Ini taukid kepada zalika. Wa zahaba an akhirih. Semua benda tu pergi sampailah akhir. Hilang. Zahaba ni musnah, binasa. Kan? So, musnah, binasa. So, zahaba kalau untuk orang ni pergi. So, kalau musnah pun guna zahaba. Banyak penggunaan dengan konteks. So yang sini konteks dia ialah semua ni, kullu ni, semua itu ni telah musnah, binasa. An akhirih artinya ila akhirih, sehingga akhirnya. Hari itu kita dah sebut kan, an akhirih ni asalnya sadiran. An akhirih. Sadara ni terbit daripada yang terakhir.
Maknanya kalau yang terakhir tu kan, dia pun musnah juga, maknanya habislah, artinya dah habislah. Maknanya kehabisan itu diterbit daripada yang terakhir. Ini in case kalau kita nak tahu hakikat kenapa digunakan an. So kita kena cari kalimah yang sesuai yang menggunakan an, iaitu sadiran, terbit daripada yang terakhir. Kemusnahan tu bila dikatakan kemusnahan, bila yang paling akhir tu, makna terbit daripada dia musnah, baru dikatakan akhir. Dia terpaksa buat gini sebab orang yang pertama sekali gunakan kalimah untuk menunjukkan paling akhir itu dia guna an akhirihi. Kalau tidak, kita guna wa zahaba ila akhirihi. Summa butuliya, kemudian dia diuji lagi. Dia diuji lagi. Uji di sini lah uji dengan musibah. Uji dengan dibalakan. Kalau terjemah lafzi, dia dibalakan. Yang ni dia dibalakan, semuanya dibalakan dengan perkara-perkara yang diberikan, semua dapat bala berlaku. Bala di sini ialah musnah berlaku kan. So terjemah yang lebih beradab sikit, dia diuji dengan musibah pada jasadnya. Fi jasadihi, pada tubuh badannya. Sehingga kan falam yabqa. Baqiya yabqa, tinggal. Baqiya yabqa. Yabqa. Masuk lam tu hilang. Alif maksurah tu hilang. Ya tak ada titik tu hilang. So jadilah falam yabqa, tidak lagi tinggal minhu, daripada dirinya ataupun daripada tubuhnya tadi. Tidak lagi tinggal pada tubuhnya lah. Apa yang tidak tinggal lagi? Salim tu. Salim. Salim maknanya yang tidak cacat cela lah. Yang sihat. So bahagian tubuh badan dia tu yang sihat, tak tinggal lagi. Tiada lagi. So falam yabqa, tiada lagi lah. Tiada lagi pada tubuh dia tu bahagian yang salim. Bahagian yang tidak sakit. Siwa, kecuali qalbihi. Kecuali hati dia yang masih lagi sihat. Ingat kepada Tuhan. Walisanihi, dan juga lidahnya yang masih lagi berzikir menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dia zakara yazkuru, dia menyebut Allah Azza wa Jalla bihima, dengan hati dia dan dengan lisan dia. Dengan kedua-dua, yakni dengan hati dan juga lidahnya. Hatta, sehinggalah. Maknanya dia tu, tubuh dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesakitan, sehingga kan afahul jalis. Afahul jalis. Tidak senang. Tidak menyenangi. Afa ya'afu. Khafa yakhafu. Seperti wazan khafa yakhafu. Afa ya'afu, artinya tidak menyenangi. Sehingga orang yang duduk bersama dengan dia tu panggil jalis. Rakan-rakan yang sentiasa duduk sembang dengan kita, mana jalis ni duduk kan? Yang biasa duduk. Yang biasa duduk sembang-sembang dengan kita ni panggil jalis. Jadi sehingga kan teman berbualnya, teman berbualnya afahu, tidak lagi menyenangi dia. Dia nak dekati kawan-kawan, artinya nak dekat kawan-kawan tak senanglah dengan tubuhnya yang sudah pun dikatakan berbau-bau dah, dengan ada nanah-nanah. Wa ufrida, dan dia diasingkan. Afrada, mengasingkan. Ufrida, diasingkan. Dia diasingkan fi nahiyatin, di satu sudut, di satu pelosok, di satu ceruk, minal baladi, daripada negeri yang dia duduk tu, dia diasingkan di situ. Walam yabqa, tidak remain lagi, tidak tinggal, tiada lagi. Kan tiada ahadun, tak remain lagi, tidak kekal lagi seorang pun. Maknanya tiada seorang pun minan nasi, di kalangan manusia, yang
hana yahnu alaihi, yang simpati dengannya. Simpati ke atasnya. Simpati dengannya. Siwa, kecuali. Melainkan. Kalau ada siwa, idhafah. Siwa zaujatihi, mudhaf, sini mudhaf, ni mudhaf ilaih. Kecuali isterinya. Allati, yang kanat takumu. So kalau ada kana sini, kemudian ada fi'il mudhari', ada dua makna kan? Satu makna benda tu habit, satu makna always. Kan? Artinya yang selalu di sini, yang selalu melaksanakan, yang selalu menunaikan hajatnya, keperluannya, urusannya. Qamabi ni melaksanakan, menunaikan, menyelesaikan, mengambil berat tentang amrihi, tentang urusan Nabi Ayub, suaminya. Dikatakan semua orang lain lari-lari dah, semua lari dah. Ceritanya dia katakan, bukan tu, maknanya kebetulan Allah tarik semua. Anak-anak pun semua meninggal belakang. So tinggal isteri aja. Dan bila dah tak ada saudara mara tu, wahtajat. Maka isteri dia tadi, zaujah tadi, wahtajat, menjadi perlu sebenarnya. Terjemah lafzi, menjadi perlu. Artinya, menjadi miskin. Wahtajat, jatuh miskin. Fasarat, maka jadilah. So, sara plus fi'il mudhari', dua boleh makna mula, boleh makna menjadi. Boleh dua-dua kita nak terjemah. Dan dia mula bekerja. Dan dia mula bekerja dengan masyarakat. Dengan orang kampung. Nas. Ataupun dia menjadi berkeadaan bekerja dengan orang-orang kampung min ajlihi, demi sini. Min ajlihi, demi suaminya, demi Ayub, kerana Ayub. Kisah ni diambil daripada tafsir Ibnu Kathir. Tapi cerita ni kan, dan cerita selepas tajuk ni, ada di kalangan ulama yang mengatakan cerita ni cerita Israiliyat. Cerita ni adalah cerita Israiliyat yang banyak tokoh tambahnya, yang menggambarkan sesuatu yang tidak sepatutnya gambaran diberikan kepada seorang Nabi. Sehingga dia di pulau, kemudian dia diasingkan. Kemudian ada cerita lagi, dia dicampakkan di tempat sampah. Kemudian ada ulat-ulat, bubuk ulat ni datang kan untuk makan tubuh dia yang bernanah tadi. Kemudian orang pertikaikan, takkan seorang Nabi kehilangan semua sahabat-sahabat dia, semua orang yang beriman, semua lari belakang, tinggal dia seorang. Nah, itu sudut-sudut yang mempertikaikan, sebab Quran apa semua tidak ada detailnya, semua daripada Israiliyat. Tapi tentang Israiliyat ni, ulama kita, mereka clear lah maksudnya, bukan kita dengar ni kita 100% percaya sebiji-sebiji. Dia ni just nak dapat gambaran cerita yang tentang Ayub tu, dan kebetulan cerita tu banyak kan. So banyak. Jadi atas ni lah, atas sikap seseorang tu lah, maksudnya adakah dia merasakan ni kisah yang amat melampau. Macam Ibnu Katsir, dia bawa cerita ni dan dia tak komen, artinya dia tak rasakan melampau. Sebab mungkin maknanya Allah ni tunjukkan Ayub ni keistimewaan dia sabar yang amat sangat. So sabar yang amat sangat tu mestilah ujian atau musibah yang diterima tu mestilah musibah yang amat sangat kan. Jadi tak mustahil lah sampai tahap begini. Kalau kira mustahil ni kan, dalam Quran, kalau Quran tak sebut kisah Nabi Yusuf ke ada anak, so anak pula buat komplot untuk bunuh adik, kemudian seksa ayah pula. Layak ke seorang Nabi diperlakukan oleh anak-anak yang sebegitu? So mungkin kita akan pertikaikan macam tu juga kalau benda tu tak ada dalam, kalau Quran tak sebut macam tu. Ataupun Quran tak sebut dalam kisah Khidir. Berat-berat juga kan? Kalau Quran tak terang benda tu, dan benda tu jadi Israiliyat. So kita akan kata tak munasabah. Tak munasabah. Pergi bunuh tak ikut law mana, bunuh orang tanpa kesalahan. Dan macam-macam lagi yang Khidir buat tu.
Tapi sebab benda tu ada dalam Quran kan, nak kritik tak boleh lah. So yang ni boleh je sebab tak dinakalkan oleh hadis, tak dinakalkan dalam Quran kan. Quran tak sebut. So beranilah orang kata. Dia satu zaman, Israeliat ni satu zaman, cerita Israeliat, satu zaman tu ulama tak rasa apa pun. Dia dah tahu dah sya'nun Rasul ni, kedudukan Rasul, Nabi tinggi apa sudah tahu. Bila ada gambaran sedikit tentang ceritanya, dapatlah pencerahan sedikit. Maklumat tu. Bila kosong, baca kosong kan, orang nak tahu betul tu. So bila tak nak tahu waktu tu, orang tak merasakan apa-apa. Jadi cerita Israeliat tu sebagai satu tambahan yang memberi kefahaman kepada teks Al-Quran. Bukan yang beriman kepada dia. Tapi bila zaman berubah, di mana syauq orang di zaman tu dah tak ada. Jadi orang generasi baru ni, generasi yang kemudian nanti, dia akan melihat, kenapa banyak sangat Israeliat dalam ni? Sedangkan dalam hadis tak ada, apa tak ada. Jadi isu pula lah. Dia akan jadi isu pula lah. Kemudian, keadaan kita zaman sekarang, contoh zaman kita, semua setujulah maksudnya, Israel. So, kita pun tahzib kita buang dalam tafsir. Semua tafsir, buang ini Israeliat, buang semua kan. Nanti bila Israeliat terbuang, nanti bila orang baca kitab tafsir nanti, 100 tahun, 200 tahun yang kemudian tu, dia baca Quran tu, dia tak ada connection kan. Cerita tentang Israel ke cerita ni kan, Nabi Ayub ke Nabi semua ni hubungan dengan Israeliat. So tak ada connection. Baca tu macam terlalu ringkas. Orang cari balik, tambah balik, dia gitu je setiap zaman tu. Sebab baca usul tafsir ke apa semua dah clear kan. Maknanya cerita Israeliat selagi tidak bercanggah dengan nas Quran apa semua, kita tidak takzib dia, kita tidak mendustakan dia, kita tidak terima dia exception as a true, betul-betul itu macam cerita ni kan betul-betul tak ada pun. Ulama yang nakalkan ni kata this is the real story. The real story only what has been said by the Quran and the Sunnah. Real story. Hak lain tu tambah-tambahan je. Nak percaya tak percaya tu you depend on you lah. You punya perasaan tu setakat mana. Okay. Wallahu alam bisawab.